Okey, kita sebenarnya dah buat pengenalan dah tentang topik baru kita dalam chapter dalam taburan kebahagiaan ni, iaitu taburan normal. Okey. Kita dah buat dah sebelum ni taburan binomial dan kita dapat graf yang macam inilah, bar graf lebih kurang macam inilah bentuk dia lebih kurang. Kalau kita sambungkan garisan dia, kita akan dapat lebih kurang bentuk loceng. Okey, ini untuk binomial, taburan binomial. Tetapi kali ni kita dah masuk topik taburan normal. Taburan normal ni selalunya digunakan untuk pemboleh ubah rawak selanjar. Untuk taburan normal kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk pemboleh ubah rawak diskrit. Jadi untuk diskrit kita tak boleh guna taburan normal. Bukan tak boleh, tapi sekiranya bilangan eksperimen binomial tu sangat banyak, macam 1 juta, 20 juta macam itulah, baru kita boleh guna taburan normal. Tapi taburan normal ni kita akan belajar khas untuk pemboleh ubah rawak yang selanjar sajalah. Okey, dia bentuk loceng, saya dah cerita dah sesi terakhir. Dan dia punya nilai pemboleh ubah pula. Nilai kebarangkalian dia sangat-sangat predictable. Sangat-sangat predictable. Kita tak payah membuat calculation macam dulu tu. Binomial, taburan binomial kan kita buat X bersama dengan R bersama dengan NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey. Untuk taburan normal tak ada calculation macam ni. Kita hanya akan guna satu jadual. Jadual yang saya bagi semalam. Okey. Kalau dah print bagus sangatlah. Jadi kita boleh refer tanpa ada gangguan. Kalau kita dah print ada kertas, kita boleh refer. Kalau tak ada pun tak apa, sebab saya akan gunakan PowerPoint ni untuk buat presentation tentang jadual tu. So tak ada hal. Bila dalam exam nanti kan, jadual tu akan diberikan. Jadual taburan normal tu bukan taburan normal tapi disebut taburan normal piawai akan diberi. Ni ada perkataan piawai di selepas taburan normal. Tu lain sedikit daripada taburan normal, nanti saya ceritalah. Okey, dia akan diberi. Dalam buku teks sama ada atau tidak saya tak pasti. Saya belum check lagi dalam buku teks sama ada jadual tu ada. Okey, tapi buat masa ni saya dah ada satu kopi, kita guna yang tu dulu. Alright. Okey, ciri-ciri taburan normal seperti yang saya dah cerita. Allahu Akbar. Dia untuk pemboleh ubah rawak selanjar, berbentuk loceng, bersimetri. Okey, simetri ni pada dia punya nilai mu, tengah-tengah ni betul. Nilai mu dia, itu dia punya simetri. Bermakna sebelah kanan dan sebelah kiri ni exactly the same. Okey, exactly the same. Dia punya nilai mean, median dan mode semuanya sama. Okey. Di sebelah kanan ni 50%, di sebelah kiri ni 50%. Dan seperti biasa, luas di bawah luas di bawah garis lengkung ni adalah 1 unit persegi. Bermakna kita nak katakan kebarangkalian untuk kesemua kesudahan adalah 1. Bermakna kebarangkalian dia definite lah. Semua kebarangkalian tu adalah untuk semua kesudahan adalah 1. Okey. Alright. Dan ini dia punya notasi kita akan guna. Notasi yang kita guna. Berbeza daripada binomial lalu. Kita guna, kita bukan macam ni. Binomial lalu kita guna X, tilde, ini kita panggil tilde. TILDA, macam itulah lebih kurang. Kemudian B, N dan P. Okay, ini kita guna untuk taburan binomial. Tetapi untuk taburan binomial kita ada 2 parameter yang penting, iaitu nilai N dan nilai P. Kita tahu nilai N, nilai P, kita boleh kira dah mana-mana kebarangkalian untuk apa-apa nilai X sekalipun. Alright. Tetapi untuk taburan normal kita ada 2 parameter yang berlainan, iaitu mean, mu dan juga variance, sigma kuasa 2. Alright. 2 parameter taburan normal macam saya cakap tadi. Pertama sekali kita nak cerita pasal mu. Okey, mu adalah nilai untuk mean. Okey, kalau dah lupa cara sebut dia MIU dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggerisnya MU lah, mu. Okey, ini adalah untuk mean. Mean.
Maknanya kalau kita ada dua nilai yang berlainan, mu1, mu2, dia akan berganjak lah. Okay? Garis lengkung kita tu akan berganjak mengikut nilai min. Sebab di tengah-tengah paksi simetri untuk garis lengkung taburan normal ni ialah nilai mu dia, nilai min dia. Jadi bentuk garis lengkung tu tak berubah, hanya kedudukan dia saja berubah. Paksi simetri bergerak bersama nilai min. Dan bentuk garis lengkung tidak berubah selagi nilai sisihan piawai kekal sama. Okay. Kalau sisihan piawai dia kekal sama, tak berubah, maka dia akan jadi garis lengkung dia tak berubah pun. Hanya kedudukan dia ke kiri atau ke kanan. Begitulah. Dan parameter yang kedua iaitu sigma. Sigma ni pula adalah apa orang kata sisihan piawai dia. Okey. Kalau kita ada nilai sigma yang berbeza, okey, dalam sini saya ada sigma 2 dan sigma 1. Sigma 1 ni garisan warna purple, sigma 2 ni garisan warna maroon ni, warna merah ni. Okey, dia akan mempengaruhi ketinggian dan kelebaran garis lengkung. Dia boleh jadi kurus dan tinggi, ataupun dia jadi gemuk dan pendek. Begitulah. Dan kedudukan dia tak berubah selagi nilai min atau nilai mu dia tidak berubah. Dia akan kekal situ. Okey, semakin besar nilai sigma, semakin besar serakan. Serakan taburan normal. Maknanya dia punya data dia berselerak lah. Berselerak. Okey. Itu maksud dia. Luas di bawah garis lengkung kekal pada 1 unit persegi. Alright. Dan seterusnya, seperti yang saya cakap, taburan normal ni sangat-sangat konsisten. Kalau kita ada data di antara min dan sigma, maka dia mewakili 68.3% kebarangkalian. Kalau within 2 sigma pula, dia akan mewakili kebarangkalian 95.5. Dan kalau kita ambil 3 sigma, dia mewakili 99.7% kebarangkalian. Begitulah. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Tak ada, Cik. Okey, saya teruskan. Alright. Di dalam untuk kebarangkalian taburan normal ni, dia tak boleh kira sebagaimana kita kira kebarangkalian untuk taburan binomial. Kalau kita ingat, kita cari taburan binomial sebegini. Untuk setiap nilai R, kita boleh cari. Kadang-kadang kita boleh guna julat. Contohnya P1X 9 contohnya. Di antara julat 1 hingga 9, nilai X kita boleh cari dia punya nilai kebarangkalian. Tetapi dalam taburan normal, dia hanya boleh guna julat sahaja. Dia boleh julat saja. Dia tak boleh cari nilai yang definite untuk satu-satu nilai X. Disebabkan X ni pemboleh ubah yang selanjar, pemboleh ubah rawak yang selanjar, bukannya diskrit. Jadi kita tak boleh guna cara formula yang kita guna untuk taburan binomial. Dia lain sikit. Dia tak ada calculation dia tak ada formula yang kita guna hari tu. Tetapi kita akan mencari kebarangkalian dengan menggunakan jadual yang saya dah bagi hari tu. Dan luas di bawah graf mewakili kebarangkalian di antara julat. Macam ini. Macam dalam carta, macam graf ni, dia punya kebarangkalian adalah untuk nilai X di antara A dan B. Kita boleh tulis sama ada dengan cara yang satu ni ataupun cara dua. Maksudnya sama saja. Tanda sama juga ataupun tak ada sama juga ni tidak penting untuk pemboleh ubah rawak selanjar. Jadi kita punya exercise nanti banyak berkaitan dengan mencari luas di bawah taburan normal. Okey, kita banyak cari luas saja. Banyak aktiviti cari luas.
cari luas. Ini ya kita punya aktiviti banyak cari luas saja. Okay. Dan be mindful, jumlah luas di bawah garis lengkung adalah 1. Bermakna apabila kita cari kebarangkalian, nilai dia untuk apa-apa nilai X adalah 1 atau kurang daripada 1. Kalau dapat lebih daripada 1, maknanya jawapan kita dah salah. Okey, dia mesti kurang daripada 1 atau sama. Dia antara kosong lah. Kosong jugalah. Macam itulah. Begitu. Nilai dia antara kosong dan 1. Tak boleh keluar daripada range inilah. Daripada julat tu. Okey, jadi luas di bawah garis yang berlorek ni mewakili kebarangkalian X berlaku untuk nilai X antara A dan B. Alright. Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada you. Okay, kalau tak ada, buat masa ni still straightforward lagi. Mungkin belum betul-betul faham lagi, tak apa, sebab kita akan tengok contoh. Kita ada contoh lepas ni. Dan kita akan tengoklah macam mana kita nak cari semua tu. Boleh ubah parameter yang penting untuk taburan normal. Okey, contoh 14 ni mudah saja. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi taburan normal yang bersimetri pada X bersamaan 35. X bersamaan dengan 35, dia dah bagi tahu dah. Iaitu nilai mu. Okey, dah bagi tahu dah. Jadi nyatakan nilai min dia, nilai min mu lah. Nilai mu sudah tentulah bersamaan dengan 35. Sebab itu paksi simetri dia. Paksi simetri dia. Jadi itulah nilai min. Itulah mu dia. 35. Alright. So ini adalah mu. Dah silap simbol. Dia tarik ke atas. Buat macam U. Dia tarik lagi sekali. Itu mu. Alright. Ke soalan B, ungkapkan rantau berlorek dalam tata tanda kebarangkalian. Tak susah, cuba tengok betul-betul ya. Dia punya cara dia, P kurang kita letak X, tutup kurungan, dia mesti di antara julat di antara 28 dan 42. Mewakili nombor ni lah, 28 dan 42. Jadi itu dia kebarangkalian dia. Jadi kalau kita mencari nilai ini, okay, dia adalah luas kawasan yang berlorek. Itu luas, luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek. Alright. So itu jawapan untuk soalan B. Cuba faham betul-betul. Kalau tak faham kena tanya ya. Nanti susah nak selesai. Latihan kendiri yang berikutnya nanti. C. Jika kebarangkalian rantau berlorek ialah 0.64. 0.64. Dia dah bagi tahu dah 0.64 bermakna nilai inilah 28 X 42 tu nilainya 0.64. Itu adalah luas kawasan berlorek tu. Luas kawasan berlorek tu. Jadi dia suruh cari apa dia nilai X kurang daripada 28. Kalau kurang daripada 28 bermakna kawasan yang mana tu? Saya lorekkan. Ini 28. Kalau yang di soalan minta tu ialah kawasan ini berapa? Berapa nilai dia? So kita kena cari luas dia lah. Kebarangkalian untuk X kurang dari 28 adalah luas dia. Okey. Cara dia, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Disebabkan kawasan ini, lengkungan ini bersimetri pada paksi dia, iaitu pada mu. Bermakna nilai di sebelah kanan dan kiri ni betul-betul sama. Betul-betul sama. Dan kalau kita tengok balik, di antara 35 dan 42, dan 28, 35, kita ada perbezaan 7. Dan 7. 35 tolak 28 bersama 7. 42 tolak 35 pun 7. Bermakna luas di sebelah kanan ni dan luas sebelah kiri dan kanan ni sama. Maka kita bahagi 2 lah.
0.64 bagi 2 jadi 0.32, 0.32. Begitu cara dia. Nilai 0.64 ni kita bagi 2. Sebab kita dah tengok dah julat dia 28 ke 42, 35 ni betul-betul di tengah. Maka kawasan luas di belah kiri dan kanan tu sama. Jadi, kalau kita nak cari kawasan yang berlorik belah kanan ni, yang sebelah kiri yang saya lukis tadi tu, dia sama dengan berapa? Dia mestilah bersamaan dengan 0.5 tolak 0.32. Dari mana saya dapat 0.5? 0.5 ni luas keseluruhan di sebelah kiri. Luas di seluruhan belah kanan pun 0.5 juga. Sebab dia simetri, betul-betul sama bentuk dia. Jadi kita tolak 0.32, kita dapatlah 0.18. Ini adalah jawapan untuk soalan C. Okey, faham cikgu. Faham Faham. Okey, ada apa-apa siapa yang nak tanya? Ada yang ragu-ragu? Ini penting sangat saya cerita ni. Kalau tak dapat ni susah nak jawab nanti. Kalau bentuk jadi luas tepi ni memang 0.5 ya? Cuba ulang sekali lagi. Kalau bentuk graf macam ni, luas yang cikgu cakap tadi tepi memang 0.5 ya? Memang. Sebelah kiri 0.5, sebelah kanan 0.5. Sebab total luas kawasan adalah 1. Ingat keseluruhannya adalah 1. Exactly 1. Faham ya? Alright. Jadi sebelah kiri 0.5, sebelah kanan 0.5. Bentuk dia sama kiri dan kanan, betul-betul simetri. Okey, ada apa lagi soalan? Cikgu saya macam ragu-ragu macam dapat 0.32. 0.32. Okay, good question. Kalau tak faham, kena tanya Sebab soalan tu dah kata soalan C, jika kebahagian rantau berlorik ialah 0.4. Okay, saya ambil warna hijau lah. Allah, tak nampak lah sangat. Warna merah lah saya guna bagi nampak betul-betul. Bermakna kawasan warna merah ni adalah 0.64. Okey, 0.64. Dan seperti yang saya cakap banyak kali, di sebelah kiri dan kanan betul-betul sama. Dan disebabkan 42 dan 28, dia punya jarak dia betul-betul 7. Ini pun 7, 28 ke 35 pun 7. Dia punya lebar sama, bermakna luas kiri dan kanan kawasan merah ni sama. Kalaulah sama, maknanya kita bagi 2 lah. 0.64 bagi 2 jadi 0.32. 0.32. Itu maksud dia. Okey, boleh? Boleh. Kalau dia punya gap antara tu sama, boleh bahagi 2 je lah. Ya, betul. Sebab belah kiri dan kanan ni betul-betul simetri. Betul-betul simetri. Jadi simetri tu penting lah. Korang kena faham lah. Simetri. Betul-betul simetri. Pada garisan mu. Pada garisan mu. Seolah-olah macam you bubuh cermin lah. Pada garisan mu tu, kita tengok dia punya mirror image dia exactly lah sebelah kiri dan kanan dia. Jadi tak ada bezanya. Alright. Ada apa lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Saya faham. Okay, bagus. Tanya-tanya macam tu bagus Sebab saya nak pastikan korang betul-betul faham. Kalau tidak memang payah nanti. Alright, saya boleh teruskan Kalaulah ada siapa-siapa bertanya, tiba saya tak respon, maknanya korang mungkin terlupa nak turn on microphone Saya tak dengar lah kalau kau tak turn on microphone Jadi bila nak tanya tu pastikan microphone tu on. Kalau saya tak respon tu maknanya saya tak dengar. Alright. Contoh 15. Satu pembeli ubah rawak selanjar. Dia dah bagi dah. X tilde N 2.3 0.16. Maksudnya apa tu? Maksudnya mu, dia punya mean adalah 2.3. Dan dia punya varian dia adalah sigma kuasa 2.
Itu 0.16. Dah siap bagi dah. Nyatakan min, mu dan sisihan piawai sigma bagi taburan ini. Dah bagi tahu dah siap-siap dah. Jadi dia punya min, itu mu adalah bersama dengan 2.3. Straightforward. Tak ada calculation apa-apa. Okay. Sekarang dia suruh cari sigma, iaitu sisihan piawai. Sisihan piawai adalah bersama dengan punca kuasa 2 bagi variance. Varian dah kita dapat dah 0.16. Alright. Bermakna sisihan piawai sigma ialah punca kuasa 2 bagi 0.16. Iaitu bersama dengan 0.4. Dapat dah nilai sigma. Okay, boleh faham? Faham cik? Faham cikgu. Okay, good. Kita ada latihan kendiri lepas ni. Ada beberapa soalan ya. Ada 2 soalan saja. Okay, soalan latihan kendiri ni akan pastikan korang semua faham apa yang saya beritahu tadi tu. Dia punya simetrinya tu, nilai mu dia, min dia, nilai variance dia, dan apa dia luas di bawah garis lengkung, iaitu mewakili dia punya kebarangkalian untuk mana-mana julat nilai X. Alright, kalau tak ada persoalan, saya nak mulakan latihan kendiri untuk korang praktis apa yang saya dah ajar sekejap tadi. Okay, ini masih relax mode lagi. Ini relax mode lagi. Dia belum sampai serious stuff lagi. Ini baru pengenalan. Alright. Rajah di sebelah menunjukkan graf taburan normal bagi pembulah ubah rawak selanjar X. Alright. Nyatakan min bagi X. Okay, jawab soalan A dulu. Berapa? 15. 15. Alright. Ada orang lain bagi jawapan lain tak daripada 15? Tak ada isu. Tak ada je. 15. Okay, 15. Good. Confirm. Confirm. Yes. Sebab kita dah cerita banyak kali dah. Paksi simetri dia ialah mu. Iaitu dia punya min. Alright, good. Soalan B. Ungkapkan rantau berlorik Q dan R dalam tata tanda kebarangkalian. Tolong cerita sikit kat saya. Yang R ni apa dia? R 18. R dulu. R 12 je. Bukan berapa. Dia kena start daripada P dan kurungan something dalam dia. X lebih daripada X lebih dari 12. lebih kecil daripada 12. Lebih kecil X daripada lebih kecil 12. dari 12. Lebih kecil dari 12. Okay. So Q X lebih besar daripada 18. Yes. Okay, betul. Kalau nak bubuh garisan sama juga pun boleh. Tak ada masalah. Boleh juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Sama saja erti dia. Untuk pemboleh ubah rawak yang selanjar. Sama saja maksud dia. Alright. Dah habis B. Very good. Maknanya dah faham dah. Okay. R dan Q tu adalah kebarangkalian ataupun luas kawasan berlorik tu. Okay. C pula. Jika, sekarang dia dah bagi tahu dah. Jika P X kurang daripada 18. Kurang daripada 18 bukan lebih. Ini yang tadi ni lebih daripada 18. Ini kurang daripada 18. Adalah 0.7635. Okay, disuruh cari nilai P X lebih daripada 18. Cari ni dulu. Nanti kita akan cari satu lagi iaitu P 15 X bukan H. Alahai. X di antara 15 dan 18. Okey. Jawab soalan ni dengan memahami bahawa garis lengkung ni simetri dan juga jumlah luas di bawah garis lengkung bersama dengan 1. Penting sangat tu. Baru boleh jawab soalan ini. Okey, macam mana? 1 tolak 0.7635. Exactly. Iaitu bersama dengan berapa tu? Tolong. 0.2365. 65. Yes. Yes, betul.
Okay, betul lah tu. Very good. Okay, next. Macam mana nak jawab yang ni pula? Dia nak cari di antara 15 18. Maknanya dia suruh cari kawasan yang saya nak lorek ni. Oh, by the way, jawapan yang ini tadi ni semua orang faham ke macam mana dapat ni? Terlupa saya nak tanya. Faham je. Tak ada persoalan. Okey. Tak ada soalan, tak apa. Sekarang boleh jawab soalan yang terakhir ni. Kawasan berlorek yang saya lorekkan ni, warna biru ni. Macam mana nak cari? Yang luas yang kita baru cari tadi itu adalah nilai Q sebenarnya. Nilai Q, kawasan berlorek Q tu. Ni dia. 0.2365. Ni kot 0.5 tolak 0.2365 dapat antara 15 sampai 18. Sekejap, sekali lagi. 0.5 tolak 0.2365. Okey, dapat berapa tu? 0.2635. 0.2635. Okey, itu jawapan dia. Ke ni cikgu. Satu yang tengah tu kan cikgu? Yang tengah tu, betul. So sebab luas sebuah graf sama dengan 1. Ya. So 1 tolak 0.2365 tolak 0.2365. Exactly. Yes. Tapi Itu betul. luas R dengan Q sama je? Luas Q dan R sama. That's exactly it. Okay. Q dan R ni sama saja. Sebab apa sama? Sebab jarak dia 3. Jarak ini pun 3. Bermakna kawasan kiri dan kanan ni sama. Maka nilai R dan Q pun sama. Ataupun jawapan yang ditulis sini pun boleh pakai lagi. Kita darat dengan 2 sajalah. Alamak, dah. Kalut lah. Okey, ada dua cara lah. Maknanya 2 darab dengan 0.5 tolak 0.2365 iaitu bersama dengan ini darab 2 sama saja. 0.527. 0.527 270 tulis itu. Kita bubuh 4 titik perpuluhan lah selalunya untuk taburan kebarangkalian 4 titik perpuluhan. Jadi macam ni orang masuk dia. Cikgu. Ya. Dia bukan minta sebelah je. Tak, dia bukan minta sebelah saja. Cuba tengok betul-betul sini. Daripada 15 ke 18. 15 ke 18 pula dah. Oh, sebelah je. Betul-betul lah. Silap saya. Saya silap. Sebelah. Silap saya. Okay, nasib baik you betul kan. Dia suruh cari 15. Yes. Allahu Akbar. Silap. Thank you for correcting me. So, maksudnya dia sebelah saja sebenarnya. Alah, dia cari sebelah saja. Sebelah sini saja. Okay. Jadi betul lah jawapan yang awal tadi ni. Dia tak ada darat 2. Okay, saya silap. Saya ingatkan ini 12 tadi. Kenapa dah dalam kepala saya ingat ini 12. Sebenarnya 15. Ataupun saya yang tersilap tulis ke dalam kutipan ni. Sekejap saya check balik. Kenapa saya berfikir lain macam. Mungkin dalam buku teks ni lain. Saya tulis lain kot. 5, 10. Saya check balik. Mana dia? 5, 10. Jauh kan. Ah, 5, 10. Betul lah 15. 15, betul. 15. Okey, saya tak silap apa-apa itu. Saya hanya silap jawab je tadi. Alright. Okey, just in case kalau soalan ditanya kalau soalan ditanya P 12 pula, X 18, jadi ini baru 2 darab 0.2635 iaitu 0.5270. Okey. Kalau soalan tu tanyalah. Tapi dia tak tanya, dia tanya 15 ke 18 saja. Alright, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa lagi soalan?
Tak ada Tak ada cikgu. cikgu. So far faham. Jelas cikgu. Cikgu. Faham? Alhamdulillah. Faham? Alhamdulillah. Okay, good. Okay, soalan-soalan macam ni selalu keluar dalam exam ya. So, betul-betul beri perhatian, betul-betul. Okay, seterusnya. Suatu pembeli ubah rawak selanjar. X besar X tilde N mu 16. Dan bersimetri pada X bersama dengan 12. Dia siap beritahu dah. Bersimetri pada X bersama dengan 12. Nyatakan nilai mu. Berapa nilai mu? 12. 12. Sebab dia beritahu simetri pada X sama 12. Okay. So, itu straightforward. B pula. Lakar graf taburan normal itu dan lorikkan rantau yang mewakili X antara 10 dan 15. Ini macam mana nak buat latihan ni? Apalah. Saya lukiskan kat sini. Korang cerita kat mana saya perlu lakar. Okay. Ni tengah-tengah ni nilainya apa? Tengah-tengah 12. 12. Okay, so 10 ni maknanya 2 tapak ke belakang, ke kiri. Dan 15 pula adalah 3 tapak ke kanan pada mu. So, kawasan mana saya nak kena lorik ni? 10 sampai 15. Alright, good. 10 ke 15. Very good. Jadi inilah dia kawasan dia. Alright, good. Itulah dia. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, yang ini mungkin membuatkan korang sedikit pening ya. Next one. Taburan normal piawai. Yang tadi kita cerita pasal taburan normal. Tapi sekarang ni kita ada tambah piawai pula. Apa benda bezanya? Dia bezanya sikit saja. Sikit pun tapi signifikan lah juga. Begini ya. Untuk real world situation, for example, katakanlah kita nak ambil data ketinggian seluruh manusia di dalam dunia. Jadi kita akan dapat taburan normal. Begini. Kat tengah ni mungkin tinggi dia 170. Saya tak pastilah. Kalau kat Malaysia punya normal average mungkin 165. Tapi kalau dunianya mungkin 170. Saya tak pastilah. Okey, kat sini ni orang paling tinggi di dunia lah. Berapa tak tahulah, 2.3 ke 230 kot. Saya tak tahu. Kat sini orang paling pendek di dunia lah. Orang paling pendek di dunia berapa tadi? Hari tu saya ada cerita loh, tak ingat dah. Saya dah tak ingat dah. Katakanlah 85 cm lah katakan. Jadi min 170, paling tinggi 230. Ini adalah taburan normal. Taburan normal. Untuk ketinggian manusia, untuk ketinggian lelaki lah di dalam dunia, seluruh dunia ni. Okey. Untuk setiap situasi dia punya lokasi min dan sigma dia akan berbeza. Ini min dan sigma ni mewakili kegemukan lah. Dia punya serakan kepada taburan normal ni. Serakan kepada taburan normal. So, kalau saya ambil taburan normal untuk ketinggian manusia, macam inilah bentuknya. Kalau saya ambil taburan normal untuk ketinggian perempuan, mungkin lain pula bentuk dia. Kalau perempuannya, mungkin dia punya min dia tak sama. Mungkin min dia kat sini jadi 160. Yang ni lelaki, ketinggian, lelaki tinggi macam itulah. Ini tinggi perempuan. Okay. Nilai min dia berbeza-beza. Sigma pun mungkin juga berbeza. Kita tak pasti. Sigma pun mungkin berbeza juga. Tetapi, kalau kita nak kira kebarangkalian menggunakan jadual yang saya bagi hari itu tu, kita kena tukarkan dia kepada bentuk normal piawai. Jadi, semua nama taburan normal, saya guna pointer, semua taburan normal dengan pelbagai nilai-nilai mu dan sigma boleh dimodifikasikan. Ini penting. Dimodifikasikan kepada satu garis lengkung yang sama.
Okay, kita modifykan dia. Ni. Kita boleh modifykan dia kepada satu garis lengkung utama. Cuba tengok garis gambar rajah ni. Saya ada garis warna biru. Warna biru ni sigma dia kecil. Sebab dia kurus kan. Sigma dia kecil. Min dia yang paling kecil sekali di antara yang kesemua ni. Berbanding dengan merah ni, min lebih besar daripada yang biru. Dan sigma pula pun lebih besar daripada yang biru. Yang hijau ni nampak macam sigma dia sama macam warna merah. Tetapi min lebih tinggi sebab dia lebih ke kanan. Dan yang warna grey ni pula, min paling tinggi sekali di antara keempat-empat garis lengkung tu. Sigma dia pula lebih besar. Sigma dia lebih kecil daripada garisan merah dan hijau. Tetapi sedikit besar berbandingkan dengan garis lengkung warna biru. Sebab dia lebih pendek daripada garisan biru. Lebih pendek bermakna lebih gemuk. Okay? Kalau lebih pendeknya maksudnya dia lebih gemuk. Sebab kita ingat kan, jumlah luas di bawah garis lengkung adalah 1. Jadi konsisten, 1. Dia tak boleh berubah tu. 1 tak boleh berubah. So kalau kita kuruskan, dia akan jadi tinggi. Kalau kita gemukkan, dia akan jadi pendek. Begitulah. Okay. Dan dia punya notasi dia macam saya cerita tadi, X iaitu N mu sigma kuasa 2. Kita boleh modifikan supaya kita boleh guna jadual tu menjadi bentuk ini, iaitu taburan normal piawai. Jadi inilah dia taburan normal piawai yang sebelah kanan ni. Yang sebelah kiri ni taburan normal. Yang sebelah kanan ni namanya taburan normal piawai. Kita modifikan dia punya sigma dia. Kita sengaja ubahkan dia. Supaya dua perkara dia berlaku. Dua perkara yang berlaku, apa dia dua perkara tu? Supaya dia punya mu dia jadi kosong. Kita modifikan supaya mu jadi kosong. Dan sigma dia jadi 1. Sigma, saya dah silap. Mu kosong. Mu sama kosong, sigma jadi 1. Sebab itulah dia punya notasi dah berubah. Sekarang ni, dia diwakili oleh Z. Kalau taburan normal dia X. Taburan binomial pun kita selalu guna X. Tapi untuk taburan normal, kita guna X. Taburan normal piawai, kita guna Z. Dan cuba tengok N, kosong dan 1. Kosong adalah mu, 1 adalah variance. Kalau variance sigma kuasa 2 bersama 1, sigma pun bersama dengan 1 lah juga. Sebab punca kuasa 2 bagi 1 adalah 1. Jadi itulah cara kita nak modify dia. Saya belum cerita tentang cara lagi. Caranya kita guna satu formula. Okay, tapi so far boleh faham tak modification ni? Boleh ikut je. Okay, tak apa. Mungkin korang tak faham lagi kenapa kita perlu modify. Kenapa kita perlu modify tu saya akan ceritakan lagi lah. Baik. Okay. Alright. Mungkin pening-pening lalat tak mengapa. Tapi kita modify kan lah. Macam tu lah. Alright, seterusnya. Tadi kita tengok konsistensi taburan normal. Sekarang kita tengok konsistensi ada mulut saya. Taburan normal piawai. Dia sama macam tadi juga. Antara sigma dan hanya nilai dia min dah lain. Okay. Antara 1 sigma, negatif 1 sigma ke 1 sigma, peratus kebarangkalian sama juga 68.3. Kalau negatif 2 sigma ke 2 sigma, 95.5. Negatif 3 sigma kepada 3 sigma, 99.7. Masih lagi konsisten. Dan kita boleh cari nilai untuk luas, untuk kebarangkalian mana-mana julat Z dengan menggunakan jadual nanti. Okay, saya teruskan. Pening lalat tak mengapa. Buat masa ni. Tapi lepas ni nanti tak boleh nak pening lalat dah. Alright. Cara nak menukar skor X ke daripada skor Z. Ini dia punya apa orang kata tu? Cara nak sebut lah. Skor X ke skor Z. Skor X ni maksudnya taburan normal. Taburan normal. Kita kata skor X. Dan skor Z adalah taburan normal piawai. Apa kita buat? Alright. Kita guna formula ini. Alright. Saya akan ceritakanlah apa benda formula ni.
Okey, kita tengok graf ni. Graf ni adalah taburan normal. Dia ada nilai mu dia. Mu dia adalah pada paksi simetri. Itu mu, mean dia. Dan dia ada nilai sigma dia ataupun variance dia. Sisian piawai ataupun variance dia. Apa kita buat? Kita mulanya cuba tengok betul-betul tu. Apa kita buat? Mula-mula kita ambil nilai X, kita tolak mu. Mu tu apa? Mu adalah mean. Apabila X tolak mu, bermakna kita dah bawa garis lengkung tu ke tengah. So that mean jadi kosong. Semua nilai X kita tolak mu supaya dia shift balik. Saya ulang balik. Tengok. Tengok betul-betul. Dia dah shift ke tengah. Okey, boleh faham? Itu Okey, faham cikgu. Itu adalah X tolak mu. Kita shift dia. Kita shift. Itu bahagian ni atas ni lah. X tolak mu. Yang bagi sigma ni sekejap. Bagi sigma tu sekejap. Next. Yang tadi tu kita bagi sigma. Kita dah tolak dia ke tengah, kita bagi sigma, dia jadi mengurus. Dia jadi kurus dan tinggi. Jika sigma lebih daripada 1. Sebab tu kita bagi sigma. Kalau sigma bagi 1, sudah tentulah nilai Z akan menjadi mengecil. Kalau sigma lebih daripada 1, tentulah dia akan jadi lebih kurus. Dia akan jadi lebih kurus. Dan dia akan melebar dan memendek sekiranya sigma kurang daripada 1. Begitulah. Jadi kita force, kita paksa dia untuk nilai nilai mu jadi kosong dan sigma jadi 1. Cikgu. Alhamdulillah. Ya. So dia sama ada mengurus meninggi ataupun jadi pendek atau lebar. Yes, betul. Kalau dia kurus je, mesti dia jadi tinggi. Kalau dia jadi gemuk saja, mesti dia jadi pendek. Faham cikgu. Alright. Dan luas di bawah garis lengkuk kekal 1 unit persegi. Sebab itulah dia macam apa? Macam mana nak ambil? Plastic man ke? Kalau kita tarik, dia akan jadi nipis. Kalau kita tolak dia akan jadi gemuk. Tak faham lah, tak pasal. Korang mungkin tak faham apa saya cakap tu. Tapi luas luas di bawah garis lengkuk kekal 1 unit persegi. Macam rubber lah, kita tarik, kita tolak, macam itulah. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Saya agak mungkin korang dah sedikit clear, tapi ada pening-pening lalat sikit-sikit lagi lah. Dah sikit gila. Dah sikit gila. Okey, good. Okey, kita tengok contoh. Lepas contoh ni korang akan lebih faham lagi insya-Allah. Contoh 16. Suatu pembeli ubah rawak selanjar X bertaburan normal. Dia dah beritahu bertaburan normal, bukan piawai, tapi bertaburan normal dengan min 30 dan sisihan piawai 8. Cari skor Z jika X bersama dengan 30. Okey, skor Z. Ni dia. Mana dia? Dia dah bagi tahu dah. Min bersama dengan 30. Dan sisihan piawai sigma 8. Ini sisihan piawai, bukan variance. Mungkin saya ingatkan balik lah. Variance iaitu sigma kuasa 2. Sisihan piawai ialah sigma. Sigma. Alright. X adalah 42. Bermakna skor X. Sekejap. X bersama dengan 42. Maknanya kita 40 pula. 42. Okey. 42 bermakna skor X adalah 42. Kalau skor Z, macam nak cari formula dia yang kita sebut tadi, Z bersama dengan X tolak mu bagi dengan sigma. Good. Allah Akbar. Okey, hafallah formula ni. Pastinya dalam kertas soalan ada kot formula tu ditulis sama. Alright. 3/2.
Okay, good. Yes, betul lah tu. Jadi skor Z iaitu ataupun kita sebut Z saja pun tak apa. Sebenarnya Z saja pun tak apa. Z bersamaan dengan 42 tolak 30 bahagi dengan sisian piawai 8. Iaitu 12/8 ataupun 3/2 ataupun 1/5. Macam tu lah. Okay, good. B. Okay, dia bagi situasi satu Tinggi bangunan di Kampung Pekan bertaburan secara normal dengan min 23 meter. 23 meter ni okey lah, tinggi jugalah, rumah 2 tingkat kot. Boleh jadilah. Okey. Jadi min dia 23. Kita tulis siap-siap. Min sama dengan 23 meter Dan variance sigma squared iaitu 25. Disebabkan dia squared tu kuasa 2, jadi dia punya unit pun meter kuasa 2 lah. Alright. Cari tinggi bangunan jika skor piawai ialah 0.213. Skor piawai tu maksudnya apa? Maksudnya nilai Z tu ialah 0.213. Z tu 0.3. Jadi suruh cari tinggi bangunan. Cari tinggi bangunan maknanya nilai X lah. Nilai X ni berapa? Kalaulah skor piawainya ialah 0.213. Jadi kita guna baliklah formula tadi. Z bersama dengan X tolak mu bagi dengan sigma. Jadi Z nya apa? Z adalah 0.213 bersama dengan X yang kita nak cari tu tolak mu. 23 bagi dengan sigma. Sigma kita tak tahu lagi sebab yang kita tahu variance. Jadi variance sigma ataupun sisian piawai adalah punca kuasa 2 bagi 25. Iaitu bersama dengan 5 meter. Jadi bagi dengan 5. So, kita bawa ini ke kiri jadi darat dengan 5 lah. Darat dengan 5. Okey, jadi X tolak 23 bersama dengan 0.213 darat dengan 5. Iaitu berapa tu? Ada kalkulator tak lagi? Oh, tak ada kalkulator lagi. Mana dia? Ni dia. 0.213 darat dengan 5. 1.065. 0.165. Warna hitam pula jadinya. Okey, tak apalah. Alright. Dan next one, kita bawa negatif 23 ke kanan jadi tambah 23. Jadi nilai X yang kita nak cari tu iaitu tinggi bangunan dapat 24. Silap. Tambah 2 betul ke 0.165 ke 1.065 silap tulis. 1.065. Dia boleh delete ke? Tak boleh delete dah. Satu 1.065. Jadi ini dah silap. Potong sajalah. 1.065 tambah dengan 23 iaitu bersama dengan 24.065 meter. Jadi itulah dia tinggi bangunan yang dicarikan tu. Tinggi bangunan. Okey, boleh faham? Faham juga. Jelas. Jelas Tapi ni level awal-awal lagi. Ini masih awal lagi. Masih awal lagi. Ada lagi nanti. Kalau dah ni, kita buat latihan kendiri. Kalau tak ada soalan lah. Dan lepas latihan kendiri, insyaAllah korang akan faham lagi lah kot. InsyaAllah. Hopefully. Okay, silakan. Nombor 1. Suatu boleh ubah rawak selanjar X bertabaran secara normal dengan min 24 dan sisian piawai 6. Cari skor Z jika X bersama dengan 19.5.
Ini straightforward. Jadi Z berapa? Negatif 0.75. Negatif 0.0. Negatif 0.75. 0.75 Dapat je. Dapat Okay, good. Jadi 19.5 tolak 24 bagi dengan 6. Macam itulah. Saya pun tak kira lagi semua benda ni. Saya ingat saya dah kira dah sebelum lagi. Okay, tak apa. 19.5 tolak 24 bagi dengan 6. Okay, negatif 0.75. Okay, good. Okay, nombor 2. X ialah suatu pemboleh ubah rawat selanjar yang bertaburan secara normal, iaitu ni dia bagi tahu dah. X N 500 169. Cari nilai X jika skor Z ni adalah 1.35. Z bersamaan 1.35. Macam mana tu? So cari nilai X. Tahu tak nilai min berapa? Nilai min 500. Kemudian sigma tahu tak? Sisi ambil awal kuasa dapat 13. Ya, punca kuasa dia bagi 169 iaitu 13. Okay, good. Okay, boleh carilah X. Dapat 517.55. 517.55 alright, okay. Sekejap, saya kira sekejap. Guna calculator. Jadi mula-mula 1.35 darab 13 dapat ni. Kau dan campur dengan 500. Yes, ya, sekolah. 517.55. Alright, good. Okay, ada apa soalan kat sini? Tak ada cikgu. Okay, kita teruskan soalan ketiga. Oh iyalah, soalan ketiga. Tadi soalan 1 dan 2. Alright. Ada banyak soalan. Ada 4 semua soalan. Ini yang ketiga. Raja D11 menunjukkan graf taburan normal bagi jisim telefon pintar yang dihasilkan oleh sebuah kilang elektronik jika sisi ampiawai ialah 0.05 kg. Dia dah beritahu dah. Cari skor Z apabila sebuah telefon pintar dipilih dengan secara wak mempunyai jisim 0.14 kg. Okey. Apa informasi yang kita tidak tahu daripada graf ni? Nilai atau tak ni nilai mu dia? Mu dia 15. Sigma berapa? Sigma 0.05. Yep, dia bagi dah dalam soalan. Okey. Dia nak cari nilai Z. Jadi Z dia berapa tu? Dapat negatif 0.2 cikgu. Negatif 0.2 Ada bunyi meletup-letup tadi. Tak tahu apa dia. Okey, jadi X adalah 0.14 tolak mu 15. Kenapa 15? Tak apalah. Saya silap ke sekejap. Saya tengok buku teks kenapa 15 kg pula. Min, telefon pintar mana boleh 15 kg beratnya. Masya Allah. Sekejap Dalam buku teks dia 0.15 cikgu. 0.15 ya? Oh, saya silap tulis tu. Berat betul. Betul lah, berat betul. Mana dia? 511. Saya silap tulis ni. Mana dia? Kita kadang-kadang kena. Yelah. Ni dia. 0.14 0.15. So, saya betulkan dulu. 0.14 0.15. Mana boleh berat sampai 15 kg.
Okeylah. Jadi kita berbetulkanlah. Tolong bagi jawapan yang baru. Bagi dengan 0.05. Berapa jawapan dia? Still negatif 0.2. Tadi kalau 15 jawapan lain. Oh, jawapan lain lah. Okay. Alright, jadi yalah, betul. Kira secara ni apa tu, tak payah guna kalkulator pun boleh ni. Alright, betul. Alright, ada apa-apa nak tanya soalan A? Tak ada cikgu. Tak ada je. Alright, good. B. Jika sebuah telefon pintar dipilih secara rawak jika skor Z ni ialah negatif 0.12. Sekarang ni Z pula dia dah beritahu negatif 0.12. Jadi berapa X nya? Dapat 0.144 kilogram cikgu. Sekejap. 0. apa? 0.144 kilogram. Okay. Good. Okay, tak apa, saya kira sekejap negatif 1, 2 darab 5. Okay. Tambah 0.15. 0.15. Yes, betul lah. 0.144 kilogram. Okay, good. Apa nak tanya tak kat sini? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, clear. InsyaAllah, Alhamdulillah. Nombor Masih 4. mudah lagi. Suatu pembeli ubah rawak selanjar X bertaburan normal dan bersimetri pada X bersama 45. Jika X dipiawaikan kepada taburan normal piawai, didapati bahawa X bersama dengan 60. Okey, didapati bahawa X bersama dengan 60 akan dipiawaikan kepada Z bersama 1.5. Nyatakan min dan sisian piawai bagi taburan normal itu. Sekejap. Saya dah pening . Saya pun pening sekali. Nama bersimetri pada X 1.45. Simetri ni dah beritahu dah. Jika X dipiawai kepada taburan normal, berarti X sama dengan 60 akan dipiawai kepada Z. Oh, yalah, nyatakan min lah. Okey, tak apa. Okey, siapa boleh jawab? Min 45. Min 45 lah. Senang lah. Okey, min 45. Sigma dia. Sisian piawai. Sigma. Macam mana nak cari? Guna formula. Ya, betul. Z bersama dengan X tolak mu bagi dengan sigma. So 1.5 beritahu saya. sama dengan 60 tolak 45 bahagi sigma. Bagi dengan sigma. Okay. So sigma bersama dengan saya 10. 10 10. Sama dengan 15 / 1.5 iaitu 10. Very good. Okay, good. Kita dah habis dah latihan kendiri 5-11. Okay. Kita up the ante. Kita menambahkan sedikit cabaran kita. Sekarang ni pukul berapa? Okay. 4.42. Kita habis pukul 5.10 sebab kita tertangguh tadi. Kita habis lewat sedikit. 10 minit lewat. Bismillah. Okay. Kita dah tahu dah tentang macam mana nak piawaikan dia. Kita guna formula. Formula yang kita cakap tadi tu ialah Z bersama dengan X tolak mu bagi sigma. Okay. Dan saya dah cerita juga kenapa kita perlu piawaikan dia. Kenapa kita kena tukarkan dia. Tapi mungkin belum clear lagi kenapa. Korang dapatlah some basic idea, tapi the motivation behind it korang masih belum clear lagi. Tak mengapa. Dia akan jadi clearer and clearer later on. Okay. Jika suatu peristiwa bertaburan secara normal, saya guna ni sekejap Jika suatu peristiwa bertaburan secara normal, kebarangkalian peristiwa itu berlaku hanya boleh diukur
jika taburan normal itu dipiawaikan kepada taburan normal piawai. Apa maksudnya? Kalau dia dalam bentuk ini, kita tak boleh cari kebarangkalian. Kita tak boleh. Okay? Kita tak ada tool dia. Kita tak ada jadual dia untuk untuk mentranslatekan graf ni. Jadi kita tukarkah dalam bentuk taburan normal piawai. Barulah kita ada tool dia. Iaitu jadual yang saya bagi melalui WhatsApp. Kita boleh guna untuk taburan normal piawai. Dan apabila kita guna taburan normal piawai itu, kita akan tukarkan balik sebenarnya kepada bentuk asal dia untuk mencari nilai kebarangkalian ke, nak cari nilai X ke, apa-apalah. Okey. Tak mengapa, jangan cuba nak faham lagi. Tapi beginilah tengok Kalaulah kita ada taburan normal dia, ada mu di sini, dan kebarangkalian dia di antara A dan B. Apabila kita tukarkan kepada bentuk taburan normal piawai, mu akan menjadi kosong. Paksi simetrinya adalah paksi Y ataupun paksi FZ ni, fungsi FZ. Dan dia punya lower boundary dia akan menjadi A tolak mu bagi sigma, iaitu kita dah gunakan formula nak tukar skor Z daripada skor X tu. Kita tukar skor X daripada skor Z, inilah formula. Kita tukarkan A kepada A tolak mu bagi sigma, dan dia punya upper boundary dia B tolak mu bagi sigma. Okey, boleh faham tak so far? Boleh cikgu. Okey, kalau siapa-siapa yang interested untuk tahu lebih lanjut lagi tentang taburan normal, taburan normal piawai, yang ni saya bulatkan ni, ini adalah formula. Itu adalah persamaan kepada garis lengkuk ni. Dia ada E kat situ. E itu adalah exponential constant. Apa orang panggil tu, lupa dah. Exponential constant E ni. Dalam kalkulator ada E. Itu bukan skop course ni. Tak apa, itu kemudian. Itu korang asasi nanti korang akan belajar tentang E. Sekarang ni korang tak belajar. Mungkin ada belajar kot tentang natural log kan. LN. Mungkin ada belajar kot. Wallahualam. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok persamaan ni. Boleh guna Desmos untuk tengok bentuk dia. Alright. So, dalam arti kata lain, kalau kita nak cari kebarangkalian antara A ke B, iaitu garis kawasan yang berlorek di sini, kita tukarkan kesemuanya skor X tu kepada skor Z. Dan kita cari kebarangkalian untuk taburan normal piawai. Right. Alhamdulillah. Tak mengapa. Saya belum cerita lagi macam mana nak cari kebarangkalian dia. Belum lagi cerita. Macam mana nak cari nilai ni, belum lagi. Saya hanya bagi tahu saja sekarang ni. Kita kena tukarkan dulu kepada taburan normal piawai. Baru kita boleh cari kebarangkalian dia. Sedikit-sedikit ya. Slow-slow. Man-man orang Cina kata. Alright. Contoh 17. Taburan ukuran panjang sejenis skru yang dihasilkan oleh sebuah kilang boleh dianggap sebagai normal dengan min 10.6 cm. Okay, min dia. Min dah bagi tahu dah. 10.6 cm. Dan sisian piawai 3.2 cm. Sigma 3.2 cm. Alright. Wakilkan ke barangkalian bahawa sebatang skru yang dipilih secara rawak dari kilang itu mempunyai panjang antara 8.4 dengan 13.2 cm dengan keadaan Z ialah Z ialah pemboleh ubah rawak selanjar piawai. Alright. Di sini maknanya kalau saya buat garisan taburan normal, ini taburan normal ya, sebelum dipiawaikan, ini X, ini Fx. Dia bentuk dia sebeginilah, belum piawai lagi ya. Tam, situ min dia 10.6. Kemudian di antara 8.4 ke 13.2. Jadi inilah kawasan yang kita nak tu. Okey. Ini sebelum kita piawaikan dia ya. Jadi kalau kita nak sebut kalau kita nak tulis bentuk
kebarangkalian dia jadi macam ni lah. 8.4 X 13.2. Ini jadi bentuk dia. Kalau kita nak tukarkan kepada bentuk skor Z, kita kenalah guna formula ini. So dia jadi P 8.4 tolak 10.6. Itu nilai mu bagi 3.2. Itu Z. Sekarang jadi Z. Daripada X dia jadi Z. Sebab dia taburan normal piawai, dia tukar jadi Z lah. Lagipun dalam soalan tu dah beritahu dah Z. Dan 13.2 tolak 10.6 bagi 3.2. Jadi kita selesaikanlah. First one. .4 tolak 10.6. Okey. Bagi 3.2. Jadi negatif 0.6875. Tulis siap-siap. 75 kan? Betul ke 75 tadi? Yes, okay. And kita tukar yang atas pula 13.2 tolak 10.6. Alamak. 0.2 tolak 10.6 bagi 3.2. 0.8125. Ni dia jadi dia punya notasi dia punya yang diminta tu lah. Wakilkan kebarangkalian yang diminta dalam soalan tadi. Ini dia bentuk dia. Kalaulah saya lukis lakarkan graf dia jadi bentuk macam ni lebih kurang. Ini Z. Ini FZ. Dia jadi bentuk lebih kurang sebeginilah. Bolehlah, tak apalah. Ini kosong, dia punya min kosong, lebih kurang lah tu. Tak puas hati lah. Sekejap. Dia punya min dia kosong. Lebih kurang Okey, dan di sini negatif 0.6875 ke 0.8125. Jadi kawasan berlorik ni. Alright. Jadi taburan normal tadi tu sudah bertukar menjadi taburan normal piawai sebegitu. Okey, boleh faham? Faham cikgu. Alright, good. Tak ada soalan Tak ada cikgu. Okey. Okey, sedikit demi sedikit. Sempat ke nak buat jadual tu? Ada 20 minit lagi. InsyaAllah boleh kot. Alright. Saya nak cerita tentang konsep dia. Tentang nak mencari kebarangkalian tu. Kita pergi sedikit. Ingatkan bahawa benda yang saya beritahu banyak kali dah. Kebarangkalian untuk taburan normal dan juga taburan normal piawai ialah kawasan luas. Kawasan luas yang berlorik. Alright. So sekarang nilai kebarangkalian untuk X di antara A dan B. Untuk taburan normal yang bukan piawai. Boleh didapati dengan mencari luas di bawah garis lengkung taburan normal piawai yang mewakili selepas kita tukarkan pada skor Z. Ini dia. Okey. Jadi asalnya kita cari nilai, asalnya kita nak ini yang kita nak. Tapi cara kita nak cari itu, kita kena cari ini terlebih dahulu. Dan diwakili oleh kawasan berlorik untuk taburan normal piawai. Okey? Saya teruskan sedikit demi sedikit ya. Okey.
Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya sekarang. Sedikit demi sedikit. Okay. Sekarang kita pergi go into the nitty detail ya, nitty gritty detail dia. Okay, contoh. Okay, untuk contoh yang ini, untuk taburan normal piawai, P Z lebih daripada kosong ialah 0.5. Okay, ini yang saya dah cerita daripada awal-awal tadi. Bahawa di sebelah kanan 0.5, di sebelah kiri pun 0.5. Dan di sebelah kanan pula diagram ni pula mewakili PZ kurang daripada kosong. Yang ni tadi lebih daripada kosong, sekarang dikurang daripada kosong. Juga 0.5. Jadi nilai dia sama saja. Belah kanan lorikan kanan, lorikan belah kiri sama saja keberangkalian dia. Sebab dia simetri ya, dia simetri. Okey? Okey, next trick. Korang mungkin rasa macam apa benda lah kau belajar ni? Tak mengapa. Pegang dulu. Ini semua akan jadi very useful nanti Okay. Alright, sekarang yang kedua. Kalau kita nak cari P, Z lebih daripada K. K itu maknanya salah satu daripada nilai pada paksi Z lah. Dia juga sama nilai dia dengan PZ kurang daripada negatif K. Sebab kawasan yang berlorik ni sama luasnya. Okay, sebab apa? Sebab dia gambar rajah bersimetri. Kiri dan kanan betul-betul sama. Hanya mirror image saja. Dia hanya image dalam cermin saja. Okay, masih boleh ikut lagi ke tak? Boleh. Okey, sekarang baru kita tengok jadual dia ya. Okey. Kita akan menggunakan jadual yang dikatakan sebagai kebarangkalian hujung atas. Kebarangkalian hujung atas. QZ bagi taburan normal N01. Alright. Mari saya cerita sikitlah. Hujung atas. Taburan normal N01 ini maknanya mean. Dan ini maknanya sigma. Kalau korang tengok jadual yang saya bagi tu, dia memang tajuk pada jadual lah, inilah dia. Kebahagian hujung atas. Kenapa dia kata hujung atas? Sebab cerita taburan dalam jadual ni hanya menceritakan bahagian kanan dia saja. Kat sini saja. Dia hanya cerita di sebelah kanan saja. Belah kiri dia tak mau cerita. Cerita belah kanan cukup lah. Buat apa cerita sebelah kiri? Sebab sebelah kiri ni sama saja dengan sebelah kanan. Okay? Tapi kita ada cara-cara alhamdulillah, trik dia yang berikutnya saya akan ceritakan nantilah. Macam saya cakap tadi, kalau saya ambil gambar rajah ni, sudah tentu dia sama saja dengan yang sebelah kiri macam ni, negatif K. Sama saja. So, sebab itulah kebarangkalian hujung atas digunakan. Hujung atas, dia ambil yang sebelah kanan ni saja. Dia ambil sebelah sini saja jadualnya. Dia tak kira apa sebelah kiri. Dia ambil sebelah kanan saja. Okey, tak mengapa kalau pening lagi. Kita tengok macam mana kita nak guna jadual ni. Kalau ada kertas tu, kalau dah print, pergi tengok kertas yang saya bagi tu. Kalau dah print lah. Mula-mula nilai Z dekat situ. Nilai Z tu dia akan dia diberi oleh dua kolom, tiga sebenarnya. Bahagian sini ini nilai Z juga untuk nilai satu untuk titik perpuluhan yang pertama. Untuk satu tempat titik perpuluhan masya-Allah. Satu tempat perpuluhan yang pertama. Dan digit ini pula adalah tempat perpuluhan kedua. Dan ini pula tempat perpuluhan ketiga. Tak mengapa lagi. Okey. Yang tengah tu, nombor banyak tengah-tengah tu,
nilai yang menunjukkan kebarangkalian taburan normal piawai, iaitu P Z lebih daripada A. Okey, Z lebih daripada A. Ini nombor kebarangkalian. Dia ada dua ruang, sebelah kiri yang besar ni dan sebelah kanan yang kecil sikit ni. Yang sebelah kanan kecil ni, setiap nombor ini adalah nilai dalam 3 atau 4 tempat perpuluhan. Contohnya 4 bermaksud 0.004 dan 19 bermaksud 0.019. Okey. Saya bagi quick, contoh yang quick. Katakanlah saya nak saya ada contoh 18 nanti akan cerita lebih detail. Tapi saya nak tunjukkan quick contoh yang cepatlah. Z lebih daripada 0.453 lah contoh dia. Berapa nilai dia? Macam mana nak guna? Kita tengok ini tempat yang pertama, ini tempat yang kedua dan ini tempat perpuluhan yang ketiga. Okey. 0.4 kita cari dulu. 0.4 di sini. Okey, kita dah settle tempat perpuluhan yang pertama. Tempat perpuluhan kedua apa dia? Tempat perpuluhan kedua ialah 5. Di sini. Bermakna we are referring to this now. Okey. So nilainya 0.3264 so far buat masa ini 0.3264. Tetapi kita belum tengok tempat yang ketiga, tempat perpuluhan yang ketiga, iaitu 3 di sini. Dia kata apa? Dia kena tolak. Tengok kat mana tempat dia? Ini dia 11. Bermaknanya apa? Bermakna, saya delete ni balik. Nilai dia ialah, mana dia? 0.3264 tolak sebab dia suruh minus. Dia tulis 11 sini, bermakna 0.0011. 4 titik perpuluhan seperti mana dia tulis sini. Kalau dia kata 4, kalau 4 bermaksud 0.04. Kalau 19 bermaksud 0.0019. Jadi di sini dia tulis 11. Bermakna kita tolak 0.0011. Jadi dia jadi 0.3253. Jadi ini dia value dia. Itu adalah kebarangkalian bagi Z melebihi 0.453. Okey, boleh ikut tak? Ataupun confuse? Boleh serap tak tu? Boleh, cikgu. Okey, tak apa. Kita ada contoh 18. Akan diterangkan dengan lebih lagi. Kita ada 10 minit lagi tinggal. Mungkin tak sempat nak pergi latihan Kendiri, tapi tak apalah, kita tengok satu persatu lah. Okey, contoh 18. Diberi Z ialah pembeli ubah rawat selanjar yang bertaburan secara normal piawai. Sekarang ini dia cerita pasal piawai, dia tak cerita pasal X dah, dia cerita pasal Z. Cari yang pertama, A, P, Z lebih daripada 0.235. Alright. Series. Soalan A, P, Z lebih 0.235. Okey. Kalau nilai dia positif, bermakna dia berada somewhere here. 0.235. Maknanya dia suruh cari ni ialah kawasan Bloric. Di sini. Sebab apa? Sebab dia kata lebih daripada. Z tu lebih daripada. Jadi sebelah sana lah. Jadi kita gunalah jadual tu. Korang pun boleh tengok pada jadual yang paper saya bagi tu. 0.2 dulu. Itu titik perpuluhan yang pertama. Kemudian 3. Jadi kita tengok kat mana dia bertemu. Dia bertemu kat sini. Kita siap-siap tulis. Kita siap dah tulis. Sama 0.44090. Tapi tak siap lagi. Kita tolak minus apa? 5. Bukan minus 5, tapi 5. Jadi kita ni lah. Campurkan sampai situ. 19 katanya. Bermakna kita tolaklah 0.0019. Jadi kita guna kalkulator kalau tak boleh buat corak. Iaitu 0.409 tolak 0.0019.
Jadi jawapan dia ialah 0.4071. Itu jawapan dia. So boleh ikut tak? Boleh ikut. Ada soalan? InsyaAllah tak ada. Tak faham je. Tak ada cikgu. Tak ada Alright. Contoh berikutnya sedikit kompleks. Okey. Dia suruh cari soalan B. Kebarangkalan untuk Z kurang daripada negatif 2.122. Negatif lah tau. Negatif maknanya dia berada kat belah negatif lah. Sebelah kiri daripada kosong, bukan sebelah kanan Negatif 2.122. Dan apa lagi dia kata? Ini dia garisan dia. Dan kurang daripada. Bukan lebih daripada. Kalau kurang daripada, maknanya dia suruh cari kawasan luas kat sini lah. Tetapi, masalahnya dalam jadual ni, dia bagi jadual untuk apa yang saya cakap tadi? Kebarangkalian hujung atas. Dia bagi tahu sebelah kanan saja. Dia tak cerita sebelah kiri pun. Macam mana kita nak guna? Kita tak boleh cari negatif. Kalau korang tengok dalam jadual dia, nilai negatif tak ada. Semua nilai Z sini semua positif. Semua positif. Tak ada pun nilai negatif. Cuba dah tengok dalam jadual tu. Tak ada nilai negatif. So macam mana nak tahu? Tapi disebabkan sifat taburan normal piawai ni, dia bersikap simetri, bermakna dia sama saja dengan kawasan kat sini. Dia sama saja. Kalau kita positifkan nombor dia, 2.122, sama saja. Nilainya sama. Jadi kita kata bahawa PZ kurang daripada negatif 2.122 ni sama dengan PZ lebih daripada 2. Positif 122. Sama. Okey, boleh faham tak? Boleh faham cikgu? Faham cikgu. Bentuk simetri. Sebab dia simetri. So, buat apa jadual ni nak tunjuk ke semuanya? Dia tunjuk sebelah kanan cukup lah. Sebelah kiri kita boleh cari. Kita kira lah. Pandai-pandai lah kita. Jadi kita tengok jadual tu. 2.2 dulu kita tengok. 2.2 kat sini. Kemudian 1. Sini lah. 1. Kemudian 2 lagi. 2 kat sini. Situ. Bermakna dia jadi saya tulis sini lah. 0.0136 tolak situ 1 kan. Jadi 0.0001. Jadi 0.0135. Inilah jawapan dia. Okey, boleh faham? Boleh faham cikgu. Tak susah sangat. Hanya kadang-kadang tu boleh jadi pening lah. Kadang-kadang tu boleh jadi pening. Saya silap je. Saya silap. Tu dia. Ini 2.2 bukan 2.1. Tak betul. 2.1 kat sini. 2.1 kat sini. Bukan 2.2. Ini sepatutnya. Dah silap. Hati-hati silapan boleh berlaku Saya baru betul kan. Mana dia? Jadi kat situ 1 juga kat sini. Jadi nilai yang sebenarnya ialah 0.0174 tolak 0.00001. 0.0173 ini dia. Cikgu. Ya. 2.12. 0.0170. Masya-Allah. Dalam cuba nak betulkan mistik pun buat mistik lagi Masya-Allah. 2.12 ni dia. Begitulah. 0.0170. Jadi 0.0169. Ni baru betul. Betul kan? Betul cikgu. Betul, okey. Okey, do not be afraid to challenge the authority nasihat saya dari dulu. Do not be afraid to challenge the authority. Jadi boleh challenge saya. Kalau saya silap, cabar saya. Okey, kita teruskan. Ada soalan tak sini? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay, good. Alright, kita tambahkan cabaran dia. Sekarang dia kata
kebarangkalan untuk Z lebih daripada negatif 1.239. Negatif. Kalau negatif tu maksudnya kat sini lah, sebelah kiri. Negatif 1.239. Dan di sini katanya lebih. Maknanya apa? Maknanya dia nak kawasan ini lebih daripada nilai tu. Okey, kita ada satu cabaran lagi. Sebab jadual ni tunjuk bahagian kanan saja. Mana dia masuk kat situ? Tak masuk. Jadi macam mana kita nak guna jadual ni? Kita kena pandai-pandai lah untuk modify cara dia. Mula-mula sekali, kita positifkan yang negatif ni. Kita letak kat sini. Iaitu 1.239. Ini positif nilainya. Dan saya buat macam ni. Ini maknanya PZ lebih daripada 1.239. Dan yang sebelah atas ni keseluruhannya. Luas keseluruhan berapa? 1. Tolak ini dapatlah jawapan dia. Kau nampak tak? Kenapa saya ambil 1? Kena ambil 1, kemudian tolak yang ini. Tolak yang kecil ni. Yang besar ni, tolak yang kecil ni. Akan dapat yang ini. Nampak tak logiknya kenapa? Nampak sebab sama dia punya saiz. Sebab saiz dia sama. Sebab dia simetri. Itu adalah sebabnya. So, kita nak jawab ni, kita tulis kata, okey, bersama dengan 1 tolak apa? Kita tengoklah 1.239. Jangan ambil nilai negatif tu. Kita positifkan dia. Alright, kita ambil 1.2 dulu. 1.2. Jangan buat silap lagi Fikri. 3 pula. Sini. Okey, sampai sini. Dan last kali 9. 9 sini. Jadi tolak berapa tu? Jadi tolak, buat kurungan dulu. 0.1093 tolak, okey, itu 17. Maknanya 0.0017. So, gunalah kalkulator. 1 tolak kurungan 0.1093, yes, tolak 0.0017. Tutup kurungan. Dah dapat jawapan dia. 0.8924. 0.8924. Ini betul. Okay, ada apa nak tanya? Tak ada cikgu. Sebenarnya tak ada cikgu. Tak ada clear Clear je. Okay. Dan satu perkara lagi, kita sebenarnya dah habis masa. Kalau kita tengok diagram sini, kita tahu kawasan dia lebih besar daripada 0.5 kan. Sebab dia melangkaui lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh kawasan luas bawah garis lengkung. Jadi, jawapan kita mesti dah lebih daripada 0.5. Kalau kita dapat kurang daripada 0.5, maknanya kita tahu kita dah silap. Okay, itu satu cara kita nak check balik lah. Okay, ada persoalan tak? Kita kena sambung lain kali pula. Next session pula ni. Sebab dah tak ada cikgu. Okay, boleh faham ya? Boleh cikgu. Boleh. Interesting juga topik ni kan? Betul cikgu. Good. Alhamdulillah. So, itu saja. Kita jumpa hari Ahad. Ahad cikgu. Okay, good. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Terima kasih cikgu. Okay, sama.